Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. 奉主耶稣圣名讲神的话。 Pada malam hari ini kita mulai kebaktian kebangunan rohani. 我们今天晚上开始我们的灵恩会， Ada 6 sesi yang telah diaturkan oleh Gereja Jakarta. 总共我们有雅加达教会安排有6节， Dan kemudian besok sore akan diakhiri dengan sakramen perjamuan kudus. 那明天下午是我们的结束，有这个领圣餐。 Kita berharap bahwa di dalam kebaktian kebangunan rohani ini kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. 那我们希望我们这一次的灵恩会，我们可以一起在主内来生长， Gereja boleh semakin berkembang. 教会也更发展。 Sebagaimana semangat yang diambil dalam tema kebaktian kebangunan rohani kali ini adalah membangun tubuh Kristus. 好像这一次的这个灵恩会的题目就是建筑基督的身体。 Tema yang diambil ini merupakan tema untuk wilayah Jabotabek. 那这个题目是为我们雅加达周围的这个题目。 Karena di dalam tahun ini tema kebaktian kebangunan rohani itu ditetapkan oleh masing-masing wilayah. 因为今年的这个灵恩会的题目是我们每一区的这个来定。 Untuk wilayah Jawa Tengah di mana tempat saya bertugas, tema utamanya adalah tiap hari Tuhan menambahkan. 那好像在中角这个传道牧羊的地方，他们的题目是天天神在看顾。 Dan untuk wilayah Jabotabek sendiri ditetapkan adalah membangun tubuh Kristus. 那这个雅加达区这边的题目就是来建筑基督的身体。 Membangun tentu saja adalah mendirikan. 建筑就是我们把一个东西立起来， Membangun bukan merenovasi, 建筑不是装修而已， tetapi membangun artinya membangun mendirikan. 建筑就是把一个东西给它立起来。 Kalau merenovasi tadinya sudah ada diperbaharui supaya menjadi lebih baik lagi. 那装修就是原来有一个东西，我们把它改一下。 Tapi apakah kali ini kita betul-betul membangun dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada? 那难道我们这一次也是从没有的东西，我们把它建起来呢？ Tentu tidak. 不是， Karena bangunan itu sudah ada dari sejak semulanya telah dibangun. 因为这个建筑，建筑本来已经有了。 Lalu sekarang apa bagian kita? 那我们的工作是什么？ Yaitu melanjutkan pembangunan. 我们就是继续这个建筑， Karena pembangunan tubuh Kristus itu belum selesai. 因为基督的建筑，基督的身体的建筑还没完成。 Yaitu kita harus terus meneruskannya sampai kapan? 我们又一直这个继续下去到什么时候呢？ Yaitu sampai Kristus datang yang kedua kali. 就是到基督第二次再来， Sampai segala sesuatunya itu menjadi sempurna. 到所有的都是完美的。 Jadi yang kita lakukan sekarang adalah melanjutkan proses pembangunan. 那我们现在的工作就是我们继续这个建筑， Membangun tubuh Kristus. 建筑基督的身体。 Apa yang dimaksud dengan tubuh Kristus? 基督的身体是什么意思呢？ Tentu saja di sini kita melihat bahwa gereja sebagai tubuh Kristus. 当然，我们这边看到教会就是基督的身体。 Namun gereja ini kita boleh lihat dari sudut pandang jasmani atau rohani. 但是这个教会，我们可以看从肉体这边方面看， Yang mau kita bangun apa? 我们要建什么呢？ Apakah jasmaninya 就是我们这个身体呢， ataukah rohaninya? 还是属灵呢？ Kita harus memperhatikan 我们要注意。 bahwa membangun, memperhatikan keadaan fisik itu juga baik. 那我们看这个物的这个建筑，我们也要看好， Karena bangunan itu juga perlu 因为这个物也是需要的， untuk mendukung kegiatan-kegiatan gereja, 因为要支持我们教会的活动， untuk tempat ibadah, 好像我们这个聚会的地 untuk 方， pendidikan agama, 宗教教育， untuk kegiatan-kegiatan lainnya di dalam gereja. 还有其他的这个教会的活动， Tentu butuh fasilitas. 我们需要一个地方， Tetapi bukan hanya itu yang harus dibangun. 但是不是单单那个我们要去建筑， Karena kehidupan kita adalah kehidupan rohani. 因为我们的生活也有这个属灵的生活， Oleh karena itu yang dibangun di sini bukan hanya keadaan fisik. 所以当然这边不是单单这个物质来我们要看顾， Yang harus dibangun adalah kehidupan rohani. 我们也要建我们的属灵的生活。
Apa yang dimaksud dengan membangun tubuh Kristus? 那这个建基督的身体是什么意思呢？ Mari kita sama-sama melihat di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-23. 我们一起来看以弗所书1章23节。 Kitab Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. 以弗所书1章23节。 Efesus pasal 1 ayat yang ke-23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa yang dikatakan di sini bahwa jemaat adalah tubuhnya. 这边说教会是他的身体是什么意思呢？ Jadi gereja, jemaat itu adalah tubuh Kristus. 这个我们信徒就是教会，就是基督。 Jadi kita membangun tubuh Kristus artinya adalah membangun jemaat Tuhan. 所以我们建筑基督的身体，等于说我们建筑这个基督的信徒， Jadi membangun gereja Tuhan. 建主的教会。 Tema yang diambil adalah membangun tubuh Kristus. 我们的题目就是建筑基督的身体。 Dan di sana disebutkan tentang 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-10. 我们一起来看哥林多前书， Pasal 1 ayat yang ke-10. 哥林多前书1章10节。 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Di sini dikatakan bahwa gereja harus bersatu, seia sekata, sehati sepikir. 这边说教会要一心一意，必须相合。 Paulus menuliskan nasihat ini adalah karena gereja Korintus memiliki banyak persoalan. 使徒保罗写这个信，因为哥林多教会他们有很多问题。 Gereja Korintus merupakan gereja besar. 哥林多教会是一个大教会， Gereja yang sangat maju. 也是一个很进步的一个教会。 Karena Korintus merupakan kota metropolis. 因为哥林多是一个这个大城市， Dan di jemaat di Korintus itu banyak kaum yang pandai. 但哥林多那边很多有出名的人。 Dan gereja Korintus itu juga sangat kaya dengan karunia-karunia rohani. 但哥林多教会也很多这个属灵的恩典， Jadi boleh dikatakan bahwa banyak jemaat yang diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia pelayanan. 所以那边的信徒有很多这个神给他们这个恩惠。 Gereja ini tentu saja tidak kekurangan orang yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. 这个教会他们没有缺这个侍奉人的， Karena banyak orang yang diperlengkapi dengan karunia. 因为很多人这个有这个属灵的恩。 Kalau gereja-gereja zaman sekarang itu kalau ada pemilihan pengurus tentu akan sulit cari pengurus calonnya. 好像现在的教会如果要找负责人就很难选， Walaupun gereja jemaatnya banyak, 既然教会的人很多， tetapi yang bekerja itu lagi. 但是愿意工作的又是那个人， Mencari orang yang mau menjadi calon pengurus atau pekerja kudus juga sulit. 要找这个当这个圣工人员很难找。 Tetapi gereja Korintus tidak demikian. 但是哥林多教会不是这样子， Gereja Korintus itu sangat maju. 哥林多教会很进步， Sungguh sangat kaya dengan karunia-karunia rohani. 他们也很富有这个属灵的恩惠。 Tapi sungguh sayang, 但是很可惜， gereja Korintus adalah gereja yang banyak masalah. 但是哥林多教会就是很多问题， Jadi gereja Korintus itu adalah gereja yang sangat rumit di dalamnya. 那里面很复杂， Karena hubungan antar jemaat tidak akur. 因为他们信徒对信徒的关系不怎么好， Jemaat bisa saling menuntut di pengadilan. 他们会互相告， Wah begitu kacaunya itu gereja. 很乱。 Jadi datang kebaktian nggak akur satu dengan yang 他 lainnya. 们既然来聚会，但是个人对个人没有这个好的关系。 Kemudian dalam kehidupan ibadah juga banyak sekali kekurangannya. 然后在这个聚会的里面也很缺了很多事。 Dalam hidup kekudusan juga banyak yang tidak hidup kudus. 那这个圣洁的生活也很缺。 Orang banyak terlibat dalam pelayanan. 很多人是在有这个参与圣工， Tetapi pelayanannya itu tidak seia sekata.
但是他们没有一心一意。 melayani tetapi mereka terpecah-pecah. 既然他们有做圣工，但是他们不是一体的， Oleh karena itu Paulus memberikan nasihat 所以保罗就给他们跟他们说， supaya gereja Korintus itu kembali memperhatikan tubuh Kristus. 让这个哥林多教会要注意基督的身体。 Oleh karena itu di dalam suratnya yang pertama 所以他这个第一个信， Paulus mengingatkan tentang kebenaran tubuh Kristus. 使徒保罗来提醒他们这个基督身体的这个真理， Jadi bagaimana untuk membangun tubuh Kristus? 怎么来建基督的身体？ Gereja harus kembali melihat kebenaran tubuh Kristus itu sendiri. 教会要重新再看这个基督身体的这个真理。 Di dalam kitab 1 Korintus, Paulus menyampaikan 4 hal, 在哥林多前书，保罗有提4个事情， yaitu dituliskan di dalam pasal ke-10, pasal 11, pasal 12, dan pasal yang ke-15 tentang tubuh Kristus. 就是在10章、11章、12章跟15章，就是提这个基督的身体。 Jadi inilah yang akan kita bersama-sama lihat, 这个我们要一起来看， yaitu kembali melihat pandangan Alkitab tentang tubuh Kristus. 我们重新来看这个圣经的角度，这个观念， Kalau 基 kita 督的身 bisa 体。 memahami pandangan ini, 如果我们可以了解这个看法， seharusnya gereja itu bertumbuh dan semakin maju. 应该这个教会是可以发展， Harus kembali melihat kepada firman Tuhan. 要回到这个神的这个话， Apa yang disebut dengan tubuh Kristus? 基督的身体是什么？ Mari kita sama-sama melihat dalam malam ini kita merenungkan tentang kesatuan tubuh Kristus. 那我们今天晚上一起思考这个基督身体的合一。 Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, 我们一起来看哥林多前书10章 ayat yang ke-16. 16节。 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. 哥林多前书10章16节。 Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Di sini Paulus menyampaikan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah dipersatukan dalam kesatuan Kristus. 这边保罗跟他们说，他们这些有基督的这个救恩的，就是在基督的这个统领里面， Gereja melakukan sakramen perjamuan kudus, 教会办这个圣餐， yaitu menerima tubuh, roti, dan juga air anggur. 就是收这个身体饼跟这个葡萄汁。 Setelah didoakan, maka berubah secara rohani menjadi tubuh dan darah Kristus. 祷告了以后，就是变成基督的身体。 Apa yang disampaikan oleh Paulus di sini? 这个保罗提到什么东西、什么事呢？ Bahwa kita ini menjadi bagian daripada tubuh Kristus adalah karena kita terikat perjanjian dalam darah Yesus. 我们是基督里面，因为我们跟基督有合约。 Dan kemudian kita sudah menerima roti perjamuan kudus. 那我们也领了这个圣餐的饼， Berarti kita telah mendapatkan bagian dari satu roti. 我们已经收了这个一个饼。 Jadi tubuh Kristus itu terjadi adalah karena terikat perjanjian dengan Tuhan. 这个基督的身体就是因为我们跟神有这个约。 Jemaat, apa itu jemaat? 叫信徒是什么？ Gereja, apa itu gereja? 教会是什么？ Yaitu orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. 就是那些被神的宝血已经保出来的人。 Bagaimana kita ditebus oleh darah Yesus Kristus? 我们怎么被神的宝血保出来呢？ Yaitu melalui sakramen baptisan air. 就是通过这个洗礼。 Jadi melalui sakramen baptisan air itulah
ada penebusan di dalam darah Yesus Kristus. 就是这个洗礼有这个基督的宝血。 Kalau seseorang itu sudah percaya Tuhan, 如果一个人已经相信神， rajin datang berkebaktian, 很努力来聚会， rajin berdoa, 很努力祷告， tetapi belum dibaptiskan, 但是还没有受洗礼， belum mendapatkan penebusan di dalam darah Yesus Kristus, 就是没有在主的血的里面已经 belum terikat perjanjian di dalam darah Yesus Kristus, 还没有在主的血的里面有约， tetap dia bukanlah jemaat Kristus, 他还不是这个基督的信徒， bukan tubuh Kristus. 不是基督的身体。 Datang kebaktian, 来聚会， rajin berdoa, 来祷告， suka baca Alkitab, 喜欢读圣经， tapi belum dibaptiskan, 但是还没受洗， belum menjadi tubuh Kristus. 还不是当这个基督的身体。 Tetapi Paulus menyampaikan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ini. 但是保罗在哥林多前书10章， Terlebih dahulu ia berbicara tentang kehidupan orang Israel. 他先提这个以色列百姓的生活。 Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-1. 我们一起来看第一节， 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-1. 哥林多前书10章第一节。 Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Di sini dikatakan bahwa orang-orang Israel, nenek moyang dari orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah orang-orang yang telah keluar dari Mesir. 这边提到以色列百姓，就是犹太人的这个祖宗，他们从埃及出来， Mereka keluar dari tanah Mesir di bawah perlindungan awan. 他们出埃及就在云下保护， Dan mereka telah melintasi laut. 也过了这个海中。 Apa yang disebut dengan jemaat atau gereja? 教会这个信徒是什么？ Dalam bahasa Yunani disebutnya adalah eklesia. 这个希腊文就是 ecclesia。 Apa itu eklesia? ecclesia 是什么意思？ Dipanggil keluar. 就是被召出来。 Jadi yang disebut dengan gereja, jemaat itu adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar. 所以教会还是信徒，就是那些人被召出来的人。 Jadi yang disebut dengan tubuh Kristus bukan hanya zaman perjanjian baru. 所以基督的身体不是单单这个新约的时候， Tetapi di sini Paulus ingin kembali mengingatkan bahwa kebenaran tentang tubuh Kristus itu telah Allah nubuatkan di dalam kehidupan perjanjian lama. 这边保罗也跟他们提醒，这个基督的身体不是单单就是新约，但是在旧约也是。 Jadi orang Israel itu dipanggil keluar dari Mesir 以色列百姓是从埃及召出来的， untuk pergi sampai ke tanah Kanaan. 去迦南地。 Ini merupakan satu gambaran tentang kehidupan iman kerohanian. 这个是我们一个信心这个过程的生活。 Mesir itu menggambarkan tentang dunia yang penuh dengan dosa. 埃及就是代表这个世界充满的这个恶， Manusia yang masih ada di dalam dosa di bawah kuasa maut. 就是人在这个罪恶的里面 Dipanggil keluar. 被招出来， Menyeberangi Laut Merah. 过了这个红海， Ketika keluar dari Mesir, 出了埃及的时候， mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. 他们有这个云柱跟这个火柱来带领， Menyeberangi Laut Merah. 过了这个红海。 Paulus katakan, 保罗说， mereka telah dibaptis dalam awan dan juga dalam laut. 他们就是这个云跟这个云里跟这个海里里面受洗， Orang yang dipanggil keluar dari dosa, 他们就是被这个罪的当中叫出来， mau masuk ke dalam Kanaan, 要进入迦南， masuk ke dalam surga, 进入天国， harus dibaptis dalam awan dan juga dalam laut. 要经过这个云里跟这个海里的洗礼。 Apa maksudnya? 什么意思呢？
Dalam perjanjian baru disampaikan yaitu harus menerima baptisan air dan baptisan Roh Kudus. 在新约等于说要经过这个水洗礼跟这个圣灵的洗礼。 Abraham, 亚伯拉罕 nenek moyang dari kaum Israel. 就是这个以色列人的祖宗， Allah memilih, 神选了他， Allah memanggil Abraham keluar 神叫他出来， dari kaum leluhur mereka. 就是从他的家族叫出来。 Jadi Abraham meninggalkan kaum keluarganya, 亚伯拉罕就离开了他的家族， keluar dari tanah kelahirannya 离开他的他的家乡， untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. 去这个印的地。 Tapi sampai matinya apakah Abraham sudah memiliki tanah Kanaan? 但是到最后亚伯拉罕死的时候，他有没有得到这个印地呢？ Belum. 还没有。 Abraham ketika mati pun juga belum punya tanah Kanaan itu. 到亚伯拉罕过世了，他还没有得到这个印制的地， Itu dia hanya membeli sebidang tanah untuk jadi kuburan. 他就买了一块小地当做他的坟墓， Hanya itu yang dimiliki oleh Abraham. 就是他所有的， Bukan Tuhan yang memberikan kepada Abraham. 不是神使给他的。 Abraham yang membeli tanah itu 亚伯拉罕自己买那块地， supaya bisa menguburkan Sarah. 可以埋葬撒拉。 Tapi Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian. 但是神答应也给他这个应许的地。 Tentu saja memperhatikan tentang tanah perjanjian ini bukan secara jasmani. 当然，我们看这个应许的地，不是单单这个物质的。 Dalam kitab Ibrani itu berbicara adalah tentang perhentian yang kekal, tanah perjanjian yang kekal, yaitu surga. 希伯来书里面是写这个就是永远的这个我们停滞的地方。 Jadi dalam hal ini ketika kita mau berbicara tentang tubuh Kristus, 那现在我们如果提到基督的身体， berbicara tentang gereja, 提到这个教会， berbicara tentang jemaat, 提到信徒， jangan melihat dari sudut pandang jasmani, 不要单单从物质这边方面看， tetapi kita harus melihat dari sudut pandang rohani. 我们要从属灵这个方面看， Karena Alkitab itu berbicara hal yang rohani. 因为圣经是提属灵的事情。 Apa yang dituliskan di dalam perjanjian lama adalah bayangan, gambaran. 在旧约的所写的就是这个代表。 Jadi apa yang terjadi dalam perjanjian lama itu juga bagian daripada rencana Allah. 在旧约发生的事情也是神这个计划的， Mereka juga menjadi satu di dalam kesatuan tubuh Kristus. 他们也是在基督里面是一起的， Dengan kita menjadi satu. 跟我们也是合一的。 Jadi seseorang mau menjadi bagian dari tubuh Kristus harus lahir baru di dalam Tuhan. 所以一个人要进入这个基督的身体，要从这个受洗进入。 Oleh karena itu pada kesempatan ini bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mungkin saat ini belum dibaptis, 从这一次机会，如果有弟兄姐有人还没有受洗的， mari banyak berdoa kepada Tuhan biar Tuhan sendiri yang akan memimpin, menggerakkan hati. 要多祷告， Supaya kita boleh semakin diteguhkan akan firman Tuhan. 让我们可以在神的话里面有这个加固， Dapat segera untuk mau menerima baptisan. 可以马上来受洗礼。 Karena Alkitab memberitahukan bahwa yang disebut dengan tubuh Kristus adalah jemaat yang terikat dalam perjanjian darah Yesus. 因为圣经是说，我们要当基督的身体，要在主的血里面有约。 Jadi kita saat ini sudah hadir di dalam gereja. 那我们今天已经来到教会， Kita harus melihat bahwa kita yang terikat dalam darah Yesus Kristus, kita adalah tubuh Kristus. 我们要看我们是在基督血的里面有约，就是基督的身体。 Secara rohani kita ini telah diikatkan. 属灵上我们已经被绑起来了。 Mari kita lihat lagi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. 我们再 Pasal 看 10 ayat yang ketiga. 哥林多前书10章第3节， 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. 哥林多前书10章第3节， Mereka semua makan makanan rohani yang sama.
ayat yang ketiga. 第3节， Jadi mereka telah mendapatkan makanan rohani. 他们已经吃了这个一样的零食。 Apakah ketika bangsa Israel di padang gurun itu mereka mendapatkan makan rohani? 我们看以色列在这个旷野的以色列百姓在旷野的时候，他们有这个属灵的零食吗？ Tentu tidak. 没有， Karena setiap hari mereka mengolahnya dan memakannya secara fisik. 因为他们天天要去收，然后他们就吃， Setiap hari mereka menerimanya. 天天他们收。 Dan dikatakan bahwa mana itu ketika diolah rasanya seperti makanan yang dipanggang. 然后玛瑙他们做了以后，他们就是好像这个味道好像这个烤的， Jadi memang ada fisik, ada wujudnya. 就等于说这个有物质， Mereka makan dan juga menjadi kenyang. 他们吃了就饱。 Mari kita perhatikan keadaan bangsa Israel ketika mereka menerima mana. 我们看以色列百姓当他们领这个玛瑙的时候， Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 kita lihat. 在出埃及记16章 Keluaran pasal 16 ayat yang ke-35. 16章35节， Keluaran pasal 16 ayat yang ke-35. 出埃及记16章35节， Ayat yang ke-35, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang, mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Kita lihat dalam kitab Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-12. 我们再看约书亚书， Pasal yang kelima ayat 12. 约书亚书5章12节， Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-12. 约书亚书5章12节， Yosua pasal 5 ayat yang ke-12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Di sini dikatakan bahwa orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir 40 tahun lamanya menerima mana. 这边提到以色列百姓出了埃及40年，他们领了这个玛瑙， Sampai kapan? 到什么时候？ Sampai perbatasan tanah Kanaan. 到这个迦南地的这个交界。 Kitab Yosua mengatakan sampai mereka menerima hasil dari tanah Kanaan. 耶稣啊，记下到他们已经收了这个迦南地的出产。 Kapan peristiwa itu terjadi? 这个是在什么时候发生呢？ Yaitu ketika mereka itu sampai tiba di sana, tahun mereka makan dari hasil tanah Kanaan. 就是从他们开始得到这个迦南地的出产， Yaitu setelah mereka melaksanakan Paskah. 就是他们过了这个逾越节。 Jadi bangsa Israel itu makan mana 40 tahun. 就是这个以色列百姓他们吃了玛瑙40年。 Paulus menuliskan bahwa mereka telah mendapatkan makanan rohani yang sama. 那保罗写给他们，就是他们领的同样的这个属灵的玛瑙。 Dalam hal ini berarti bahwa kita perlu memperhatikan peristiwa bangsa Israel di padang gurun 40 tahun lamanya itu adalah dari sudut pandang rohani. 所以我们要看这个以色列百姓在40年在旷野，我们要从这个属灵方面来看， Apa yang dimaksudkan? 是什么意思呢？ 40 tahun lamanya mereka berjalan di padang gurun. 他们在旷野走了40年， Mereka tidak bercocok tanam 他们没有种田， karena mereka berpindah-pindah. 因为他们一直来搬地方， Terserah daripada tiang awan mau memimpin kemana. 就看这个云柱，他们要带领他们去哪里。 Tiap hari mereka hanya menerima mana. 天天他们就是领这个玛瑙， Bukan 1-2 orang, 不是1-2个人， tapi banyak orang. 很多人， Tiap hari. 每一天。 Apa yang dikatakan Alkitab? 圣经记载了是什么？ Bahwa mereka harus keluar pagi-pagi untuk memungut mana. 他们要很早来出去来捡这个玛瑙， Mereka ambil mana secukupnya untuk hari itu. 他们只能拿他们那一天需要的。 Kalau mereka mengambil banyak akan berulat. 如果他们多拿了会有虫， Harus mengambil secukupnya. 就是拿了刚好 Habis.
吃完 besok ambil lagi. 明天再拿， 40 tahun. 40年， Bagaimana mereka hidup? 他们怎么生活呢？ Mengandalkan iman. 就是靠信心， Percaya bahwa besok Tuhan tetap akan memberikan makanan. 相信明天神还是会降玛瑙， Pagi keluar ada makanan. 早上出来就有这个食物。 Kalau Tuhan tidak menurunkan, mereka lapar. 如果神没有降玛瑙下来，他们就饿。 Mereka hidup karena percaya. 他们活，因为他们相信。 Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Alkitab? 所以，圣经记载了什么？说了什么？ Orang benar hidup oleh karena percayanya. 义人他们活，因为他们的信心。 Kita percaya kepada Yesus Kristus. 我们相信主耶稣， Kita sebagai jemaat, 我们是信徒， kita harus percaya, beriman kepada Kristus. 我们要对基督有信心。 Tuhan Yesus menyampaikan, 主耶稣说 janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai.：“ 你们不要关心你们吃跟穿的， Itu semuanya dicari oleh orang-orang yang tidak percaya 那 kepada 些 Tuhan. 就是不相信的人所找的。 Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan. 神知道你需要的， Oleh karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 所以要先找这个天国， Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 所以这些会加给你。 Apa yang harus kita lakukan? 我们应该要怎么做？ Hidup harus beriman kepada Tuhan. 我们生活要对神有信 Ada 心。 kebutuhan, 我们是有需要， ada yang harus dipenuhi. 我们要准备一些， Tapi kita harus percaya 但是我们要相信 bahwa Tuhan akan pelihara kita. 神会照顾我们。 Tapi kehidupan kita ini masih jasmani. 但是我们这个生活还是这个物质的生活， Seringkali masih banyak kekhawatiran. 还是很多的这个忧郁， Sehingga kita merasakan kurang bagaimana ya. 好像我们就觉得一直有缺。 Ada masalah bagaimana ya. 如果有问题怎么办？ Kadang-kadang kita menjadi tertekan oleh karena persoalan-persoalan hidup kita. 因为我们这个生活的问题，我们很多压力。 Tapi kita percaya tidak kepada janji Tuhan. 但是我们相信神的这个应许吗？ Bukankah Tuhan Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 不是主耶稣说你先找这个天国， Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 然后这些都会加给你。 Gereja harus berdasarkan kepada iman. 教会要靠信心， Gereja harus bersandarkan percaya kepada janji Tuhan. 教会就要靠神所应许的。 Saya mau menyampaikan satu kesaksian. 传道要说一个见证。 Saya bertugas yaitu di Semarang. 传道在这个三宝龙教会牧养。 Gereja Semarang itu adalah gereja yang bangunannya besar. 三宝龙教会这个建筑也比较大， Karena dulu gereja itu ada sekolah Kanaan. 因为曾经我们有迦南学校在那边， Tetapi pada masa pandemi sekolah itu ditutup. 但是疫情的时候，这个学校就关掉了。 Jumlah jemaat tidak begitu banyak. 那信徒也不多， Pada waktu saya ada di sana, kebaktian pun juga masih banyak yang online. 但传道在那边牧养的时候，很多信徒还是上网聚会。 Dan kebaktian hari Sabtu hanya satu kali saja, sore. 那安息日就一次，就是下午。 Jumat online, Sabtu sore baru kebaktian. 星期五晚上是我们是晚上上网的聚会。 Jemaat yang ada juga tidak banyak. 信徒也不多。 Dan kemudian akhirnya pada bulan Oktober 2023 ya, 那一直到2023年的10月份， mulai diadakan Jumat secara tatap muka, Sabtu pagi Sabat, dan kemudian sore juga ada Sabat. 就开始星期五晚上有这个在教会的聚会，然后安息日早上跟下午。 Jemaat yang hadir tidak banyak. 来的信徒也不多， Dan kemudian jumlah jemaat juga lebih kurang sekitar 50 orang saja. 那信徒全部也差不多才50名。 Jadi kalau kebaktian hari Jumat paling hanya sekitar 10 gitu ya. 那聚会 10 orang. 好像星期五晚上聚会差不多就10个人。 Kemudian kalau Sabat pagi juga ya sekitar 10-9 orang saja. 那早上的安息聚会也是10几个人， Hari Sabtu sore juga sekitar 19 orangan saja. 下午差不多19个。 Nah, pada waktu mulai terus, apa yang kita lakukan? 然后他们就继续，他们怎么做？ Gereja di wilayah Jawa Tengah itu ada
kegiatan yaitu doa puasa. 那我们在中角啊的教会，我们有这个禁食的活动， Jadi pada awal tahun 2024 ada doa puasa. 那就是从2024年开始有这个禁食， Satu gerakan seluruh wilayah Jawa Tengah setiap hari Sabat minggu pertama doa puasa. 就是在中角啊的教会第一个安息他们有禁食， Doa puasa untuk apa? Untuk 禁食祷告， penginjilan, untuk simpatisan. 禁食祷告为这个传福音。 Dan kemudian tiap hari Rabu juga ada secara online wilayah Jawa Tengah ada doa penginjilan. 然后每一个星期三晚上有这个晚会的这个福音的这个聚会。 Dan kemudian percaya bahwa dengan doa, percaya dengan berserah kepada Tuhan, Tuhan bekerja. 他们就靠这个信心，相信神会动工。 Gereja mau maju dan terbangun bukan dengan kehendak kita, 教会要进步，不是靠我们的旨意， bukan dengan cara-cara manusia. 不是用人的方法。 Kalau mau maju, doa sama Tuhan. 如果要进步，就跟神祷告， Tuhan yang akan bekerja. 神会动工。 Kita tidak bisa berbuat apa-apa. 我们没办法做很多， Jumlah jemaat sedikit, yang aktif juga sedikit. 信徒多，但是信徒就不多， Ada pengurus juga tidak aktif, yang aktif ya pendetanya gitu kan. 负责人也没有什么做事情，就是传道比较努力， Jadi ya semuanya diurusin pendeta. 所以大部分的事情都是传道来安排。 Gereja bocor, gereja rusak ya pendeta yang turun gitu kan. 如果教会有坏有漏，都是传道去处理。 Ya memang gerejanya cukup lemah. Hmm? Gerejanya cukup lemah. 教会也比较软弱， Nah, kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan bagaimana. 我们只能祷告。 Nah, pada waktu itu Tuhan bekerja. 那神就开始动工了。 Ada seorang jemaat lama yang sudah jarang kebaktian. 有一个老信徒，他已经很久没来聚会， Nah, saya ingat kepada keluarga ini, saya mau coba untuk cari. 然后传道就寄了这个家庭，然后去找他们， Nah, beberapa lama dicari nggak ketemu. 找了很久找不到， Oh, dapat kabar katanya orang ini berjualan. 然后得到消息他们在外面有做买卖， Berjualan gorengan katanya. 买这个买卖， Nah, kemudian saya coba cari. 然后传道去找， Oh, siapa tuh ada tukang gorengan diajak ngobrol mungkin jemaat gitu ya. 就是这个做炸这个油炸的这个东西， Nah, dicari nggak ketemu. 然后一直找不到， Tapi Tuhan ajaib. 但是神就是奇妙， Pada hari Sabat, 在一个安息日， tiba-tiba ada yang datang kebaktian 突然间有一个人来聚会， dan kemudian dia bawa anak. 他也带了孩子小孩， Saya nggak kenal orang ini. 传道不认识这个人， Ya, selesai kebaktian seperti biasa dikenalkan. 所以在聚会我们就介绍， Saya bertanya, namanya siapa? 传道就问你叫什么名字， Kemudian dia memberitahukan. 然后他就说 Oh, ini suami dari saudari kita. 他就是我们一个姐妹的先生。 Wah, puji Tuhan, kamu keluarga ini yang saya cari. 感谢主，你就是我要找的这个家庭， Saya cari nggak ketemu. 我一直找不到， Tuhan yang suruh datang sendiri. 但是神叫带领他 Datang 自己 kebaktian. 来聚会。 Kemudian, selang berapa lama? 然后过了一段时间， Kemudian, waktu malam hari, 在一个晚上， saya telah keluar pulang ke gereja. 传道是从外面回来教会， Mau memasukkan kendaraan ke gereja, 要把车开进来， tiba-tiba muncul dari pintu gereja beberapa orang, 然后突然间从教会里面出来几个人， yaitu keluarga saudari ini dan juga kakaknya. 就是这个姐妹的家庭和她的哥哥还是姐姐。 Saya tanya, sudah berapa lama kalian nunggu? 然后传道问他们：“你们等了多久了 Sudah 1 jam. ？”他们说：“已经等了1个小 Waduh, 时。 sudah lama sekali, saya bilang. ”那很久啊。 Kemudian mereka masuk. 然后他们就一起进去。 Apa tujuan mereka datang? 他们来有什么目的？ Mereka katakan, 他们说 saya punya paman. 他们有一个叔叔， Paman saya sakit. 叔叔生病了， Sakitnya sudah parah. 生病比较严重。 Dan pamannya ini minta didoakan oleh pendeta Gereja Yesus Jati. 那他这个叔叔要求我们真耶稣教会来祷告。 Kalian tinggal di mana? 你们住在哪里？ Oh, saya tinggalnya di Ungaran. Kalau naik motor jalan lebih kurang sekitar 40 menit.
在这个一个地方要骑摩托车40分钟， Jadi jaraknya antara Semarang sampai dengan Salatiga, tengah-tengah. 从沙伯龙到沙拉蒂嘎差不多， Jadi sekitar 40 menit. Oh, kalian jalan jauh sekali. 要骑摩托车40分钟，他们走路也很远。 Besoknya saya harus pergi ke Lasem. 然后第二天早上传道又去拉升， Kemudian orang ini minta supaya bantu doa malam hari. 然后这个人就要求那个晚上帮他祷告， Saya bilang besok pagi selesai doa pagi wilayah Jawa Tengah, saya akan pergi ke sana. 然后传道就说明天早上那个早上的这个祷告会完了，他会去 Saya akan berdoa. 祷告， Setelah itu saya baru ke Lasem, saya bilang. 然后才去拉升， Nah, sampai sana berdoa, 然后到那边就跟他祷告， antar ke rumah sakit. 然后送他们去送这个叔叔 Susunya, iya. 去医院， Apa yang terjadi? 发生了什么事？ Keluarga yang ada di Ungaran ini 4 orang. 在他这个乌干兰的家里人有4个人， Jadi tanpa pamannya ada 6 orang. 包括他的叔叔有6个人。 Nah, keponakannya ini setiap hari Sabtu datang ke gereja. 他的侄儿每一个星期六都会来教会， Naik motor, 骑摩托车， satu motor bonceng 4. 一个摩托车骑4个人。 Hujan-hujan pun juga datang ke gereja. 下雨的时候他们也会来， Nggak bawa jas hujan. 没有带这个雨架， Sampai gereja kadang-kadang basah kuyup. 然后到教会就是一身都是湿湿的。 Tapi mereka nggak bosan. 但是他们也没有说怎么样， Hampir setiap hari Sabtu pasti datang ke gereja. 差不多每一个星期日安息日他们都会来， Tuhan yang memanggil. 是神造他们。 3 keluarga ini akhirnya dibaptiskan tahun ini. 这个3个家庭今年受洗了， Tuhan yang menggerakkan. 神带领， Tuhan yang memimpin. 神带领他们。 Jadi kembali lagi kita boleh sama-sama memperhatikan 我们可以一起来注意， bahwa kehidupan gereja bukan kehidupan fisik. 教会的生活不是我们这个物质的生活， Kehidupan gereja adalah kehidupan iman. 教会的生活就是属灵的生活。 Proyek yang dikerjakan oleh gereja adalah proyek iman. 我们教会这个做的事情就是这个信心的事。 Dalam hal mungkin keuangan gereja. 比如说教会的这个经济， Kalau gereja Jakarta mungkin nggak terlalu mempermasalahkan kali ya untuk keuangan gereja. 好像雅加达教会我们就是没有这个经济的问题， Ya karena ya boleh Tuhan cukupkan. 因为神已经足够了。 Tapi untuk gereja-gereja di wilayah Jawa Tengah 但是在 mengandalkan iman. 中甲洼的教会， Gereja Semarang melakukan proses pembangunan, renovasi. 三宝龙教会要这个装修， Dana yang dimiliki oleh gereja tentu saja tidak banyak. 教会的钱不多， Sudah 1 tahun pembangunan dilakukan. 已经这个有1年了。 Dan dari mana sumber dananya? 那这个钱从哪里来？ Tuhan yang menggerakkan. 神动工， Apa yang dikerjakan, Tuhan semuanya yang atur. 我们所做的都是神安排的。 Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. 如果不是神，不可能的事。 Beberapa waktu yang lalu, pengurus melakukan pemeriksaan keuangan. 然后这个最近了这个负责人已经查账， Karena boleh dikatakan ya cukup lemah lah begitu. 因为比较软弱了， Ada banyak hal yang harus diperbaiki. 很多地方要修改， Dan sungguh terkejut. 就是很奇妙。 Ternyata gereja itu mengalami kas yang minus. 其实教会的钱是缺的， Ya, jadi ada beberapa bulan minus itu. 其实在几个月当中，这个钱是缺的， Tapi gereja masih bisa berlanjut. 但是这个教会还是一直可以走下去。 Sampai terakhir ketika rapat, berapa kas gereja? Boleh dikatakan begitu. 然后在一个这个开会的时候，有问这个教会的钱剩下多少？ Sampai bulan Januari katanya kas gereja itu hanya sekian. 到1月份就剩下这么多了， Cukup nggak ya? 够不够？ Jadi betul-betul sangat minim gitu ya. 真的很缺， Jauhlah dari namanya 2 digit. 就是很少了， Dikit lah ya. 很少。 Saya berpikir, 然后传道就想 aduh Tuhan masa saya harus mengemis? 主啊，难道我要去讨吗？ Masa saya harus menghubungi jemaat satu-satu, mungkin mau kasih persembahan?
谈到要每一个人信徒去问他们要不要奉献， Nanti orang ketemu saya, wah banyak pengemis. 然后有人见到转到就是这个乞丐王， Apa yang saya lakukan Tuhan? 那神我应该要怎么做？ Nah, saya cuma ingat, 传道就记得 ini rumah Tuhan, 这个是神的殿， ini gereja Tuhan. 这个是神的教会， Saya hanya bisa minta sama Tuhan. 我就跟神求， Saya bilang, Tuhan saya nggak mau minta pengemis, saya hanya minta sama Tuhan. 神我不会去当乞丐去求人家，我就求你。 Tahu kami harus mengikat pinggang, 我们知道我们要接神， tapi saya nggak mau Tuhan mengemis-ngemis. 但是我不要去到处去跟人家要， Saya hanya berdoa sama Tuhan. 就是跟你祷告。 Beberapa waktu yang lalu, 那过了一段时间， dari gereja disampaikan bahwa ada jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan. 那教会这个报告有人有奉献， Tuhan yang menggerakkan, 是神动了他这个人， Tuhan yang menyediakan. 神准备。 Gereja Lasem juga demikian. 拉伸的教会也是这样子， Kendaraannya itu rusak, 车子已经坏了， harus turun mesin. 要修很大大修， Kendaraan yang sudah tua 因为这个车子比较老了， harus dipakai untuk antar jemput. 但是要来接送。 Kalau seandainya diperbaiki, butuh dana yang cukup besar. 如果要修理这个也需要很多钱， Kemudian gereja mengadakan persembahan untuk pembelian mobil baru. 然后教会就做了这个奉献。 Pengurus gereja mengatakan bahwa pendeta sampai kapan ini bisa tercukupi? Berapa puluh tahun kali bisa beli? 然后负责人就说传道这个要到什么时候可能几十年嘛才会买了 Karena 一部车， persembahannya juga paling cuma berapa puluh ribu saja. 因为这个奉献就一点点几万块而已。 Kapan bisa beli mobil baru? 到什么时候可以买了一部新车？ Mobilnya mungkin sudah nggak bisa berfungsi dulu. 可能这个车已经先坏掉了， Gimana pendeta? 那怎么做呢？传道， Doa aja minta sama Tuhan. 我们就一起祷告吧。 Ternyata dalam hitungan beberapa minggu, 那过了几个礼拜， mobil baru sudah ada. 有新的一部车， Tuhan yang sediakan. 神准备， Nggak perlu mengemis. 不要去讨， Doa sama Tuhan. 就跟神祷告， Tuhan akan atur. 神会安排， Nggak perlu khawatir. 不要担心， Kerjakan dulu pekerjaan Tuhan. 先做神的工， Tuhan akan menyertai. 神会带领。 Oleh karena itu gereja itu adalah proyek iman. 所以教会就是这个我们信心的这个工程。 Ada jemaat bermasalah, 有信徒有问题， jangan pusing. 不要烦恼， Bawa doa sama Tuhan. 就跟神祷告， Tuhan yang atur, 神会安排， Tuhan yang selesaikan. 神会处理。 Gereja ada masalah, 教会有事情 bawa dalam Tuhan. 就带到， Semuanya bawa di dalam doa. 所有的事情我们就带， Karena Doa gereja kalian. hidup karena iman. 因为教会生活就是因为这个靠信心。 Pekerjaan yang kita lakukan itu memang ada pekerjaan keseharian. 我们所做的可能就是天天的工作， Pekerjaan pelayanan itu memang bagian yang harus kita kerjakan. 圣工也是我们要每个人都要做的。 Tetapi apapun yang kita kerjakan, kita bawa kepada Tuhan. 但是我们所做的，我们就是带到神的前面， Segala persoalan bawa kepada Tuhan. 所有的事情也带到神的面前。 Alkitab memberitahukan, 圣经告诉我们， orang benar hidup oleh karena percayanya. 义的人就是靠信心来生活。 Sampai kapan? 到什么时候？ Sampai masuk surga. 到进天国。 Kapan mana itu berhenti? 玛拿什么时候停了？ Ketika sampai di tanah Kanaan. 到他们进了迦南地。 Jadi selama kita masih hidup di dalam dunia ini, 所以我们在这个世界生活的时候， kita harus membangun tubuh Kristus 我们要建基督的身体， dengan iman. 就靠信心 Bawa dalam doa. 带到祷告里面。 Jadi sungguh sangat penting bagaimana gereja itu terbangun. 所以这个很重要，教会是要怎么建起来的？ Harus ada kehidupan doa di dalam gereja. 在教会有这个祷告的生活， Harus ada pendoa-pendoa di gereja. 有这些这个祈祷的人， Dari jemaat harus satu hati berdoa. 然后信徒要一心来祷告， Maka demikian gereja akan melihat kemuliaan Tuhan. 所以教会才可以看到神的荣耀。